Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam cerita jam ini. Dan baru saja tadi kita saksikan sidang media Ketua Polis Negara yang antara lain mengumumkan tentang penahanan 68 orang yang dipercayai merupakan ahli geng Niki yang dikaitkan dengan pengasas Winner Dynasty Group, Datuk Seri Niki Liao Sun Hee. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata semua individu tersebut ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk pengubahan wang haram. Dan menurutnya, jumlah rampasan wang, kenderaan dan pelbagai barangan lain berjumlah 6.67 juta ringgit. Tambah beliau turut dirampas termasuk sepucuk pistol dan 40 butir peluru dalam 70 serbuan yang dilakukan dengan 118 warga tempatan dan juga warga asing diperiksa dalam serbuan sama. Dan butiran lanjut kita bawakan dalam laporan jam 7.45 malam nanti. Dan pada masa yang sama kita juga menjangkakan sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada bila-bila masa sahaja yang juga dijangka akan mengumumkan tentang status Perintah Kawalan Pergerakan PKP sama ada dilanjutkan ataupun tidak. Dan anda terus ikuti siaran langsung sidang media PKP ini di saluran 501 dan juga di platform digital Astro Awani di Twitter, Facebook dan astroawani.com. Tetapi sementara kita menantikan isyarat sidang media PKP ini, kita nak mulakan dahulu dengan laporan tentang penganjur dan juga peserta perhimpunan membantah penangguhan pelaksanaan undi 18 yang kita saksikan pada Sabtu lalu. Yang kita lihat hari ini beberapa peserta dan penganjur dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi untuk memberi keterangan baru saja tengah hari tadi. Dan kira-kira 200 peserta, kebanyakannya merupakan ada juga ahli politik, ada golongan mahasiswa dan NGO mengadakan himpunan tuntut undi 18 di hadapan bangunan Parlimen pada Sabtu lepas. Selepas kita menyaksikan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan pelaksanaan undi 18 ini dijangka hanya dapat dilihat pada September 2022 yang sebenarnya 14 bulan lebih lambat berbanding apa yang telah dijangkakan sebelum ini iaitu Julai 2021. Dan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah katanya siasatan dijalankan mengikut Seksyen 9 kurungan 5 Akta Perhimpunan Aman 2012 mengadakan perhimpunan tanpa notis serta peraturan pencegahan pengawalan penyakit berjangkit 2021. Dan bersama saya jam ini untuk menceritakan tentang siasatan polis yang dijalankan ketika ini serta apa juga langkah seterusnya untuk himpunan tuntut undi 18 ini, salah seorang penganjurnya dan juga pengasas bersama muda Amir Abdul Hadi yang sudah pun bersedia ketika ini. Amir, sebentar tadi kita lihat Amir bersama juga beberapa penganjur lain dan kita saksikan beberapa ahli politik juga, Howard Lee, Yang Syufura mengadakan sidang media selepas selesai hadir ke IPD Dang Wangi. Apa yang disampaikan dalam sidang media sebentar tadi, Amir? Okey, terima kasih Saudari Nailah. Apa yang kita sampaikan ialah update daripada siasatan yang dijalankan oleh pihak polis berkaitan dengan himpunan tuntut undi 18 yang diadakan pada hari Sabtu yang lepas. Dan kita percaya bahawa kertas siasatan telah dibuka berkaitan dengan Akta Perhimpunan Aman seperti yang disebut oleh Saudari Nailah tadi, bersama dengan Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit berkaitan dengan SOP. Jadi dua perkara ini disiasat oleh pihak polis dan kita telah hadir dan memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis berkaitan dengan himpunan. Baik, Amir, kita lihat selain daripada apa yang dikatakan polis, kita lihat di media sosial ada beberapa pihak yang mengkritik perhimpunan ini melanggar SOP COVID-19 dan ada juga pihak yang mungkin kurang selesa melihat anak muda turun ke jalanan. Apa agaknya pandangan Amir dan juga penganjur lain terhadap dakwaan ini? Sudah tentu turun ke jalan raya adalah kita punya last option. Kita pun kalau boleh dalam keadaan ini tidak mahu untuk turun ke jalan raya. Tetapi apabila melihat bahawa janji yang telah dibuat untuk melaksanakan automatic voters registration dan juga undi 18 pada Julai tidak akan dilaksanakan seperti kenyataan oleh SPR, kita rasa sebagai orang muda hak untuk mengundi itu telah pun dimasukkan ke dalam perlembagaan dan sepatutnya ianya dihormati oleh pihak kerajaan dan juga SPR. Tetapi apabila ia tidak berlaku, undi 18 ini ditunda setahun lebih lewat daripada seperti yang dijadualkan, saya kira tidak ada jalan lain buat orang muda khususnya untuk menyuarakan pendapat mereka kerana walaupun telah sekian lama, sebab saya maklum seperti yang dimaklumkan oleh Saudari Nailah tadi, ianya telah diluluskan tahun 2019, hampir 2 tahun. SPR punya peluang dan ruang
untuk memastikan ianya berjalan seperti yang dijadualkan, tetapi nampak gayanya ianya dilewatkan. Dan kita tertanya-tanya untuk tempoh hampir 2 tahun ini apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada transparansi, maksudnya update daripada pihak mereka sendiri tentang di tahap mana kita sekarang ini. Dan kita percaya sepatutnya ia telah pun boleh dilaksanakan. Dan apabila itu berlaku, kita terpaksa untuk menyuarakan pendapat kita supaya ianya didengari oleh pihak kerajaan. Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat, banyak badan kajian yang melakukan kajian tentang keadaan selepas pandemik. Kebanyakan negara berubah menjadi lebih autokratik selepas pandemik melanda dunia. Dan ini adalah satu perkara yang tidak baik. Dan saya percaya bahawa turun ke jalan raya dengan mengikuti SOP dan memastikan ianya berlangsung secara aman adalah hak demokratik seluruh rakyat Malaysia. Amir, berapa ramai dan siapa antara individu yang dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak polis dan sekiranya ada antara mereka yang merupakan anak muda, adakah mereka mempunyai perlindungan ataupun bantuan guaman? Adakah mana-mana parti politik akan membantu mereka atau bagaimana? Seperti yang dimaklumkan oleh saudari Nailah tadi dan yang kita tegaskan beberapa kali, himpunan yang kita adakan pada hari Sabtu itu bukan himpunan parti politik, tetapi ianya himpunan yang disertai oleh semua, tidak kira sama ada parti politik, mahasiswa, NGO dan yang lain-lain. Yang dipanggil oleh pihak polis ada 12 orang, majoritinya adalah orang-orang daripada parti politik, daripada DAP, Muda, Amanah, PKR dan PSM. Antaranya termasuklah saudara Tian Chua, saudara Syazmi Munir, Ketua Pemuda Harapan, Howard Lee, YB Maria Chin, Datuk Ambiga, YB Hanayo dan YB Yang Sapura dan beberapa yang lain. Telah pun dipanggil 12 orang kesemuanya. Yang hadir tadi adalah 8 orang termasuk YB Sekalik Samad. Yang selebihnya akan hadir untuk mungkin minggu ini. Dan untuk kawan-kawan yang disiasat sudah tentu ada peguam yang sudah pun bersedia untuk memberikan bantuan guaman kepada kita kerana kita percaya bahawa yang kita lakukan ini adalah hak demokratik kita. Ya, Amir, seperti yang Amir katakan tadi, turun ke jalan raya itu merupakan pilihan terakhir, last resort. Tetapi sekiranya kita melihat selepas ini, SPR mengunci mulut. Tiada reaksi daripada pihak berkuasa, tiada tindakan untuk mengubah pendirian mereka terhadap undi 18 ini untuk dilaksanakan pada tarikh yang dijangkakan Julai 2021. Apa langkah seterusnya buat himpunan tuntut undi 18 ini? Waktu kita berhimpun, kita sebenarnya ada 2 tuntutan besar. Yang pertama untuk menggesa SPR melaksanakan janji yang dibuat untuk menguatkuasakan undi 18 dan automatic voters registration pada Julai tahun ini. Yang kedua sebenarnya ialah untuk menamatkan darurat dan membuka parlimen. Sebab kita sebut bahawa akhirnya pada tahun 2019 itu undi 18 telah diluluskan oleh parlimen kita dan bukan hanya satu pihak, ianya telah diluluskan bersama semua ahli parlimen tidak kira kerajaan ataupun pembangkang. Semuanya bersetuju bahawa ini masanya untuk kita jalankan dan laksanakan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun dan juga automatic voters registration. Sudah tentu yang saya maklumkan juga pada sidang media yang berlangsung tadi, kita katakan bahawa walaupun apa tindakan yang diambil oleh sesiapa pun, terutamanya pihak berkuasa kepada kita, ianya tidak akan mematahkan semangat kita. Dia tidak akan mematahkan semangat kita dan saya percaya semua rakyat Malaysia termasuk mereka yang terlibat dengan himpunan tidak akan berhenti di sini walaupun ada di antara kita yang mungkin akan melalui proses pendakwaan di bawah undang-undang seperti yang disebut oleh saya tadi dan kehadapan saya percaya akan ada banyak lagi aktiviti. Tidak semestinya protes. Sudah tentu kita akan menyusun perjumpaan-perjumpaan bersama dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab termasuklah SPR dan juga Menteri Undang-Undang untuk kita membincangkan lebih lanjut dan saya percaya bahawa banyak pihak di luar sana yang bersedia untuk membantu pihak SPR mempercepatkan proses penurunan had umur mengundi ini dan sebab itu kita rasa perlu untuk SPR berlaku transparan di mana kita sekarang, apa yang diperlukan, mengapa ianya mengambil masa sehingga 1 tahun lagi untuk dilaksanakan. Ini semua mesti dijawab oleh pihak SPR, termasuk pihak kerajaan dan kita bersedia untuk membantu daripada segala sudut. Tidak semestinya seperti saya kata, tidak semestinya kita akan turun ke jalan raya tetapi sekiranya masih lagi tidak didengari, saya percaya itu mungkin akan berlaku sekali lagi.
Kita tahu seperti yang Amir katakan tadi, kempen Undi 18 ini tidak terkait dengan mana-mana ataupun tidak dimulakan oleh mana-mana parti politik. Seperti yang kita lihat, kempen ini digerakkan pada 2019. Ia mendapat sokongan bipartisan, diluluskan di Parlimen. Tetapi ketika ini kalau kita lihat reaksi daripada Perdana Menteri Tan Sri Bidin Yassin sebelum ini, katanya halangan pelaksanaan Undi 18 bukan diputuskan Perikatan Nasional tetapi ia menjadi kekangan yang dihadapi Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita tahu alasan yang diberikan adalah teknikal. Tetapi kalau kita nak bandingkan pada 2019 dan ketika ini situasi semasa, bagaimana sokongan parti politik itu, adakah ia masih memerlukan sokongan kuat daripada pihak-pihak tertentu? Bagaimana Amir melihat daripada konteks parti politik ketika ini? Saya kira kita sekarang ini menghadapi konflik. Konflik apa? Konflik kepercayaan kepada orang-orang politik. Apabila ianya dikempenkan, dan saya sebut, ianya disokong oleh semua pihak. Perdana Menteri kita sebelum ini memegang pelakat menyokong Undi 18. Semua menyokong Undi 18. Ini masalah apabila tidak ada konsistensi di dalam mesej yang disampaikan kepada masyarakat. Sebelum ini menyokong, sekarang ini kata ada pihak, bukan saja Perdana Menteri, tetapi ada pihak yang mengatakan bahawa mereka yang berumur 18 tahun ini tidak matang dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa dalam dunia ini, bukan hanya di Southeast Asia, tetapi di dalam dunia ini, hanya 9 negara yang tidak implementasikan undi 18 tahun. Malaysia salah satunya. Dan jiran-jiran kita hampir semuanya telah pun melaksanakan undi 18 tahun. Jadi apabila tidak ada konsistensi di antara ahli-ahli politik, ini akan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli politik. Kerana itu kita menggesa kepada semua, mesti ada konsistensi apabila menyokong. Ketika sebelum ini, sekarang pun mesti kena menyokong. Ya, bila tidak ada konsistensi, orang mula hilang kepercayaan, dan jangan salahkan rakyat dan orang muda apabila mereka hilang kepercayaan kepada ahli politik. Kerana mereka tidak konsisten dalam mesej yang disampaikan. Dan kerana itu saya percaya kali ini, semua, tidak kira daripada pihak pembangkang atau pihak kerajaan, mesti konsisten dalam mesej. Sebelum ini semua bersetuju bahawa kita mesti laksanakan. Semua mesti mainkan peranan dan kita bersedia untuk berjumpa dengan mana-mana pihak untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan segera, seboleh-bolehnya seperti yang dijanjikan, iaitu Julai tahun ini. Baik Amir, kita akan teruskan perbincangan kita, tetapi sebelum itu kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam cerita. Amanah di AP